Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali ke udara bersama-sama dengan anda untuk 2 November 2021. Diam tak diam, Fetri? Yeah. Kita dah hari kedua untuk bulan 11 ni. Meniti hari-hari akhir dan bila kita bercerita tentang bulan November ni, pastinya yang selalunya berlaku adalah peralihan fasa monsun kan? Waktu ataupun keadaan cuaca di beberapa tempat, hujan lebat dikabarkan dan kita sangat-sangat prihatin melihat kepada keadaan di sana yang dikongsikan melalui video dan sebagainya. Hari ini juga kita akan kongsikan beberapa berita ataupun keadaan semasa berada di ataupun lokasi yang tertentu seperti di Melaka, Kedah kabarnya juga dilanda banjir yang amat dahsyat sekali. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Fetri, apa khabar? Itulah dia. Betul ke ni? Apa dia tu? Ada sensasi Betul ke yang ke boleh tidak ni dikabarkan? berita ni? Cerita apa? Oh, itulah dia. Sekarang ni antara ancaman kita sebab zaman teknologi maklumat ni, ia bagaikan sungai yang mengalir. Dalam sungai tu ada banyak perkara. Betul. Sama ada ikan ataupun sampah. Ya. Dan sampah tu juga termasuk dalam kategori sampah maklumat ya. Yang tak benar, yang palsu, yang telah pun dirombak, yang dibuasuai. Tapi peliknya, berita yang macam tak logik tetap ada yang akan percaya. Yeah. Cabaran terbesar kita dalam untuk mencari maklumat zaman kini ialah tentang berdepan dengan cabaran berita palsu yang akan menghukum kehidupan. Okey, anda juga pastinya pernah berdepan dengan berita palsu. Malah sebagai selebriti mungkin anda pernah terbaca berita sendiri ke? Pernah juga, tapi bila tidak melibatkan, yalah, saya selalu bila tengok berita tentang diri sendiri, kalau kita tengok gaji kita tak kurang dan kita punya pekerjaan masih lagi berlangsung dengan baik. Saya rasa tak ada apa-apa yang berkurang dari segi kita punya pendapatan dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini, adakah satu kenyataan di mana mereka yang suka menyebarkan berita palsu ni ada keseronokan yang dirasai, menyebabkan ada masalah ataupun kaitan dengan masalah mental. Itu persoalannya. Ada mungkin setengah orang yang memang mencari berita tu saja untuk sebarkan walaupun tahu itu berita yang tidak sahih. Itu dia. Kadang-kadang mesej yang berantai ni masih wujud ya. Zaman dulu pun kita ada surat. Betul. Sebelum wujudnya teknologi. Kemudian ada SMS berantai. Tapi sekarang WhatsApp berantai pula. Ya, sekarang ni pun kita tengok ada kemajuan di mana kalau dia forward banyak kali, memang akan dilabel sebagai forward many times untuk menunjukkan bahawa telah pun disebarkan meluas ya. Dan yang paling kita bimbang bila mana ada kumpulan yang dia pergaulan ini tak luas ya. Jadi dia hanya betul-betul dia akan percaya. Contohnya macam isu tentang vaksin, tentang Dajjal, kemudian tentang isu-isu kadang-kadang benda yang daripada subjek yang lain ditukar nama je. Betul. Pesanan daripada Profesor Anim Izzati katanya dia boleh tukar nama siapa. Dikaitkan je macam tu. Jadi siapa yang bergerakkan tangan ini dia akan berkani insan yang kesunyian ataupun memang dia rasa satu kepuasan dapat kongsi sesuatu yang akan cetuskan sensasi. Kita akan bincangkan dengan lebih dalam lagi bersama dengan seorang pakar kaunseling dan psikologi berkaitan dengan bahaya berita palsu. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan juga antara yang menarik hari ini di Malaysia hari ini. Kita akan bawakan nostalgia seni iaitu Ito, salah seorang daripada ahli kumpulan Blues Gang. Siapa kat sini yang sememangnya genre ataupun yang di hati itu blues dan rock? Hari ini adalah untuk anda, untuk kita mengetahui khabar Ito. Kalau boleh kita nak bawakan semua ahli Blues Gang, tapi alhamdulillah kita dapat juga menghubungi Ito untuk berkongsi khabar berita gembira mungkin dan juga bagaimana keadaan mereka. Adakah mereka masih lagi meneruskan menyanyi ataupun bagaimana? Ya, dan disebabkan kerana sebenarnya ada PKP kan, pandemik tak dapat beraksi, apakah bagaimana memberikan impak juga kepada pemuzik yang veteran? Ya. Okey, itu antara yang akan kami kongsikan untuk hari ini. Tapi yang penting juga hari ini kita juga nak membawakan kepada anda pentingnya untuk memahami di sebalik berita palsu ini. Sebab ia bukan hanya boleh menyebabkan anda terseksa jiwa raga, ada kesan psikologi pada anda dan juga orang, malah juga kepada undang-undang sendiri. Jadi untuk kita pergi kepada perbincangan yang lebih mendalam, saksikan dahulu sedikit intro pengenalan berkaitan dengan topik kita hari ini, bahaya berita palsu. Saksikan. Isu berita palsu bukanlah satu fenomena yang baharu. Malah, penyebaran berita atau kenyataan yang tidak benar dilihat semakin meningkat sejak era pandemik COVID-19 ini. Penyebaran berita palsu ini juga kadang-kadang tersebar lebih pantas dan meluas daripada berita yang sahih, sekaligus memberi impak negatif kepada minda masyarakat. Baru-baru ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap kumpulan anti-vaksin yang masih berterusan menyebarkan berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 hingga mengancam kesihatan awam.
Harus diingati oleh semua pihak bahawa penyebaran berita palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Okey, itu tentang aspek undang-undang. Jadi bercakap pula dalam aspek yang lain yang melibatkan aspek psikologi, kehidupan anda dan juga pada masa depan. Sebab kita bimbang ia menjadi darah daging ataupun sesuatu yang memang dah sepati sukar untuk anda tinggal satu hari nanti. Ya, kerana rentetan daripada cerita yang kita kongsikan tadi, YBKJ juga ada memaknai ucapan di Twitter mengatakan ada masanya untuk mendidik. Tetapi ada juga masa untuk menegakkan undang-undang. Jadi laporan polis telah pun dibuat, tapi kita nak tahu bagaimana sebenarnya dari sudut psikologinya kepada orang yang melakukan ataupun menyebarkan berita palsu dan orang yang menerima kesan ataupun impak terhadap berita palsu tersebut. Kita akan bersama dengan tetamu kita secara maya, Dr. Fauzia Mat Saad, pakar kaunseling dan psikologi Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum Fitri dan Anim. Ya, Terima kasih doktor bersama kita untuk pagi ini memberikan ilmu. Baik doktor, tadi ada sebutkan di awal tadi di mana zaman sekarang teknologi ini umpama sungai, macam-macam perkara yang mengalir di situ ya. Ada bahan yang ilmiah, ada bahan yang terlarang, ada berita palsu. Jadi macam mana untuk kita dah bagi kesedaran sebab dah sebut tentang undang-undang, dah sebut tentang ancaman. Tapi masih lagi mereka ada rasa yang obses pada berita palsu yang mungkin lebih banyak garam, rempah dan juga cilinya. Doktor. Baik, saya akan bercakap daripada aspek psikologi lah ya. Orang yang ciri-ciri orang dari sudut psikologi orang yang suka menyebar berita palsu. Pertama, kita kategoriskan dia sebagai narsisisme. Narsisisme ni dia tak suka pada diri dia. Maknanya mereka tak suka pada diri sendiri dan gairahlah mendapat nama dekat Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Dan mereka juga ingin terkenal dan yang penting mereka nak pengaruh orang yang pertama yang memviralkan dan menyebar berita palsu. Kategori sudut psikologi yang kedua saya kategorikan sebagai orang ni rendah esteemkan diri. Maknanya orang ni kurang mendapat kasih sayang, hidup mereka hanyalah media sosial dan mereka dapat kepuasan mendapat like dan orang seperti ini dia nak perhatian. Seterusnya kategori ketiga saya katakan ini adalah penyakit sadisme. Sadis ni dia boleh keseronokan, kesenangan tengok orang susah lah. Bila dia sebarkan berita palsu ni kan dia akan menimbulkan kesusahan, malu dan juga kalau dalam contoh dalam pandemik ni boleh menyebabkan kematian, dia dapat kepuasan. So saya kategorikan orang yang suka menyebar berita palsu ini adalah daripada 3 golongan yang mempunyai sakit mental inilah. Itu kita bercerita tentang mereka yang menyebarkan ataupun mereka yang mereka cerita palsu dan sebagainya. Bagaimana impak dari sudut psikologinya kepada mereka yang terkena tempias disebabkan sebaran maklumat itu mungkin mengubah keadaan ataupun persepsi orang awam terhadap diri sendiri, diri mereka? Daripada sebab saya terlibat aktif dalam telecounselling ya, termasuk MyCare dan pelbagai yang medium yang saya membuat telecounselling, antaranya adalah menyebabkan trauma lah kepada orang yang mendapat terkena dengan berita palsu ni lah. Dia boleh menjejaskan fungsi seseorang, dia menjadi kemurungan dan melibatkan hubungan kekeluargaan dan dengan masyarakat akan berubahlah sebab dia rasa malu, dia rasa terhina dan pelbagai lagi lah yang kebimbangan dan sebagainya lah dan juga ada aspek ancaman diri lah. Dia meninggalkan kesan kepada orang yang menjadi mangsa berita palsu tersebut. Baik, doktor, mungkin lain peringkat pendedahan, lain dia punya kadar pemahaman ya. Mungkin kalau isu itu berlaku dalam kampung, lain impak dia. Kalau dalam kalangan orang yang profesional, lain impak dia. Dalam kalangan agamawan, lain impak dia. Bermaksud setiap orang tu ada sekeliling penerimaan yang berbeza. Jadi macam mana kalau ia berlaku pada orang yang mungkin tidak ada kecerdaan terhadap isu ini? Kalau mungkin orang yang educated mungkin nampak, okey, alah ni memang palsu. Tapi bagi mereka yang sebaliknya, percaya bulat dan menjadikan itu sebagai satu hukuman kepada orang yang teraniaya berkenaan.
Tapi sebelum saya menjawab soalan itu, saya nak cakap pasal punca lah. Punca ni orang terlalu senang percaya. Kemudian jabatan netizen negara kita, pengaruh media sosial sangat memberi pengaruh pada masyarakat kita. Terutama sekarang ni di mana kita MCO, lockdown, semua di tangan kita sentiasa memegang handphone. So kita sentiasa bermain dan berinteraksi dengan media sosial. So dalam konteks ini, pengaruh media sosial sangat signifikan dan kuat dalam masyarakat kita. Jadi bagi orang yang terkena tempias dari aspek di-viral dan sebagainya, tentulah meninggalkan kesan psikologi pada orang tersebut dan mungkin memerlukan intervensi. Ya. Di sini saya ambil contohlah, contohnya mengenai COVID ni kan. Isu COVID ni mana banyak diviralkan tentang berita anti vaksin dan sebagainya. Punca pertama daripada awal-awal lagi telah selalu kita, kalau pagi-pagi kalau kita buka handphone akan mengeluarkan isu-isu yang tak betul tentang vaksin lah. Maknanya pengetahuan tentang keburukan vaksin ni dah terlekat pada kognitif seseorang. Apabila dia menjadi lekatan pada kognitif, dia akan mengganggu emosi dan mengganggu tingkah laku di mana dia tidak akan ambil vaksin. Jadi bila kita memberi pengetahuan dan sebagainya, mereka tetap dengan pendirian mereka. Apatah lagi disokong. Macam contohnya saya dapat baru ni, contohnya seorang ustaz bercakap tentang halalnya tidak mengambil vaksin. So benda ini menambahkan kefahaman mereka untuk menjadi anti vaksin. Dan benda ni hingga sebagai contoh ada satu kes di mana suami mengeluarkan hukum tidak membenarkan isteri mengambil vaksin. Jadi kalau dia mengambil vaksin akan jatuh talak. Jadi benda-benda macam ni mempengaruhi masyarakat kita lah, dan risiko yang paling besar dalam konteks ini adalah nyawa manusia. Sebab saya bercakap berkali-kali, tidak semua orang kebal. Faham tak? Kita tak kebal. Potensi untuk kita mendapat contohnya COVID itu adalah besar walaupun kita mendapat dos yang kedua. So kita perlu kerjasama keseluruhan rakyat Malaysia ini, memberi kerjasama kepada kerajaan untuk mengambil vaksin. Ini adalah salah satu usaha kita untuk mengelak daripada mendapat COVID dan gejala ini terus melanda negara kita lah. Ya. Mereka memang sangat berpegang kepada pendapat mereka. Golongan anti vaksin ni ada satu jabatan ataupun grup yang berpegang kepada jabatan netizen negara. Amanah dengan pegangan yang tidak sahih. Itu masalah dia. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan dahulu apa sebenarnya yang dirasai. Macam tadi doktor ada kongsikan trauma antara yang berlaku kepada individu yang menjadi mangsa sebaran berita palsu. Kita bawakan, kita mendekati seorang mangsa berita palsu, berkaitannya gambarnya ditularkan arwah adiknya katanya meninggal disebabkan selepas suntik vaksin. Ini berkaitan dengan manipulasi berita untuk menyokong dakwah mereka. Ini laporannya. Berita palsu yang keluarga saya terima adalah apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab dari golongan anti vaksin, dia telah memuat naik pernyataan fitnah mengatakan kematian adik saya Nur Fazliana binti Nizal akibat oleh suntikan vaksin ketika usia kandungan 35 minggu. Isu ini diketahui oleh kami, iaitu kami sekeluarga, daripada ruangan Facebook di mana adik saya Nur Ashikin binti Nizal telah tag saya di satu paparan screenshot daripada Telegram kumpulan tersebut. Isu ni sangat mengganggu emosi keluarga saya lah, yang ketika itu sedang bersedih sebab kami kehilangan 2 orang dalam satu masa. Ya, mak saya meninggal pada 6 hari bulan 8 dan 20 hari kemudian iaitu arwah adik saya pula. Perasaan kami sekeluarga ketika itu sangat kecewa, sedih, marah dengan perbuatan mereka yang tidak bertanggungjawab ni. Yang lebih memeranjatkan ialah pihak ini telah memuat naik gambar arwah adik saya serta butiran peribadi, tarikh kematian dan menyatakan sebab kematian tu tanpa bertanya ataupun minta kebenaran dari pihak keluarga, terutama suami arwah lah, adik ipar saya.
Demikian ya, walaupun sudah meninggal tapi masih lagi menjadi mangsa fitnah dan manipulasi setengah pihak yang ingin menjayakan gagasan dakwah mereka. Ya. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Fauzia untuk di saat-saat akhir perbincangan kita ni. Doktor, kita saban kali membicarakan tentang bahaya berita palsu ni dari sudut undang-undang, dari sudut akta dan sebagainya. Tapi kali ini kita nak tahu bagaimana kita sendiri sebagai rakyat ataupun sebagai individu untuk mengelakkan daripada berada dalam kelompok itu. Berada dalam kelompok yang ingin sebarkan, ingin percaya berita itu. Dari sudut bagaimana untuk kita mengelakkan, kerana keadaan ini tidak boleh dikawal lagi kalau kita sendiri tidak mengelakkan diri daripada berada dalam situasi itu. Iaitu kita kena ada kesedaran atau awareness lah. Saya ambil cerita seperti kes tadi, saya mengambil contoh kes di mana saya telah membuat sesi kaunseling secara talian di mana mangsa tersebut adalah anti-vaksin. Kemudian oleh kerana dia seluruh 9 orang keluarga dia mendapat COVID dan salah satu dan yang paling teruk bapa dia meninggal kerana terkena COVID disebabkan oleh klien saya tersebut mengalami traumatik, mengalami kesedihan dan betapa saya terpaksa membuat intervensi, modifikasi tingkah laku untuk dia boleh menjadi okey baliklah. Ya. Jadi kesan pada berita palsu ini boleh menyebabkan kematian. Faham tak? Benda kita berada dalam negara kita ni berada dalam satu pandemik dan kita perlulah bersama untuk menangani isu ni. So dalam konteks ini kesedaran, pengetahuan perlu ada pada seseorang lah untuk tidak menerima menghadam segala bulat-bulat apa sahaja yang diviralkan. Saya selalu memberitahu dan selalunya melalui awareness saya kata pagi-pagi, tolong kalau misal apa sahaja berita tentang COVID yang berita buruk tentang COVID tolong delete. Kerana pagi-pagi kita macam mendedahkan, otak kita macam komputer. Bila kita dah dedahkan pada virus, benda tu akan terlekat dan dia akan terlekat sehari-hari. Faham tak? Dan bukan mudah untuk saya nak buat disputing atau nak betulkan balik irrational thought tersebut. So pertama sekali kita ambil tindakan, kita jangan beri perhatian pada benda-benda yang negatif lah. Pagi-pagi buka handphone, kalau ada benda negatif kita delete, kita jangan. Informasi daripada kerajaan, daripada pihak yang tepat kita dengarlah, sebab kita pun perlu juga informasi seperti berapakah jumlah pesakit, rawatan dan sebagainya, di mana ada rawatan kita perlu dapat informasi lah. So kesedaran itu perlu adalah dalam masyarakat kita. Kedua, permekasaan lah, kita kena ambil tindakan tegas pada mereka yang terlibat dalam memviralkan benda ini kerana ia meracuni pemikiran rakyat kita. Ketiga, bagi mereka yang mendapat dah termakan dan tidak sebab mereka perlu buat intervensi lah, perlu datang buat sesi kaunseling, kita nak betulkan balik pemikiran mereka supaya mereka sedar keperluan untuk contohnya mengambil vaksin lah. Okay, baik. Terima kasih atas hujah diberikan kepada Dr. Fauzia Mat Saan, pakar kaunseling dan psikologi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, memberikan sesuatu yang memukul minda kita untuk pagi ini supaya berinteraksi dan juga menganalisis semua berita yang kita terima. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dia. Sekarang ni cabarannya bukannya nak cari ilmu je, sebab selalu orang kata cari ilmu, tapi cabarannya di sini untuk cari ilmu daripada sumber yang sahih. Itu dia. Saya kira semua institusi termasuk di masjid ke surau ke kena buat tentang topik ini ya. Kadang-kadang isu ini berlaku dalam kampung ya, dalam kejiranan, tapi tak ada semua pihak yang beri penjelasan. Perlu untuk semua dapatkan maklumat yang tepat demi membersihkan nama dan maruah seseorang. Ya, baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan kongsikan apa yang menarik dari meja medsos. Ni, kita berbalik kepada perkongsian kita, meja medsos. Tadi doktor dah kabarkan kalau yang negatif terus delete. Tapi yang ini saya nak sampaikan yang sememangnya keluar daripada sumber-sumber yang sahih. Kita nak kongsikan antara yang terbaru dikongsikan di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara dan Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Ini apa yang dikabarkan berlangsung pada 1 November 2021. Dan pastinya antara yang dikongsikan
diberikan ada 2 fasa ataupun pelan itu quick wins, iaitu pelan vaksin 1 hingga 5 tahun dan juga dalam jangka masa panjang iaitu 5 hingga 10 tahun. Selain daripada itu, dikabarkan juga di sini pelan hala 7 pembangunan vaksin negara ataupun PPVN yang dibangunkan akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara pengeluar vaksin untuk manusia. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut sebelum kita nak kongsikan, sebelum kita nak komen, kerana kalau anda saksikan juga komen-komen di sini, mereka kurang cakna dengan apakah sebenarnya intipati sebenar ataupun gerakan sebenar yang ingin dibangunkan. Jadi mungkin kita boleh dapatkan informasi yang lebih lagi dengan informasi yang sahih. Selain daripada itu, kita nak kongsikan juga yang menarik dari meja medsos. Ini berkaitan dengan keprihatinan kita terhadap beberapa kawasan yang berlaku banjir. Kita kongsikan ini dari TikTok juga. Kalau mungkin sebentar lagi anda dapat saksikan keadaan yang cukup merisaukan apabila air masuk pada faras yang cukup bahaya. Ini dia. Kabarnya ini berlaku di Baling, Kedah. Selain daripada itu, di kawasan Kedah juga, antaranya di Sekolah Kebangsaan Sri Serdang. Ini di Selangor. Selain daripada itu, kawasan di Selangor juga, Sekolah Kebangsaan Sri Serdang juga seramai 32 guru dan murid terperangkap dalam banjir selepas sekolah mereka, iaitu sekolah yang dikabarkan tadi, dinaiki air akibat hujan lebat petang tadi. Beberapa gambar, ada beberapa kawasan pastinya di Melaka juga kabarnya banjir. Ini antara yang berlaku di Serdang seperti mana saya kabarkan tadi. Operasi menyelamatkan mangsa berjalan. Pastinya kita harapkan yang terbaik. Semoga segalanya dipermudahkan. Lebih-lebih lagi mereka yang berada di kawasan-kawasan yang sukar untuk kita katakan situasinya selamat ya, sebab melihat kepada bahaya-bahaya yang mungkin akan berlaku, yang boleh berlaku di kawasan-kawasan berisiko. Seperti mana yang kita sedia maklum, Jabatan Meteorologi juga telah pun mengeluarkan yang kita akan beralih kepada fasa monsun timur laut. Jadi apabila beralihnya fasa ini akan berlakunya banjir, kilat, hujan lebat yang kita tidak tahu, mungkin juga akan merosakkan struktur-struktur yang tidak kukuh. Jadi kepada anda yang mungkin akan melakukan aktiviti air, kita harapkan agar hold dulu, tangguhkan dahulu seperti mana yang disarankan oleh pihak kerajaan dan juga mana-mana pihak yang mementingkan keselamatan kita. Baiklah, itu berkaitan dengan sedikit info dari meja medsos. Kalau anda mungkin kurang bertenaga, kurang cergas, jangan risau, kita nak anda cergas-cergas, nak anda bertenaga, kerana Fetri akan kongsikan sesuatu yang boleh mengembalikan tenaga dan kecergasan anda. Bersama dengan Fetri Yahya. Okey, terima kasih Ani Mizati yang menampilkan warna flora manja untuk hari ini, untuk kesegaran. Dan kita nak sihat cergas dan bertenaga dengan V-Asia. Jadi nak bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V-Asia Kosmetik dan Healthcare, yang akan bersama kita berkongsi tentang sesuatu yang baru, yang segar, itu tentang Platinum Drink, jus khasiat lega dan lotion panas asli. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, apa khabar Fetri? Baik, nampak putih bersih hari ini. Okey. Dan tadi saya dah sebutkan tentang ramuan yang terkandung dalam Platinum Drink, jus khasiat lega dan juga lotion panas asli. Jadi mungkin dapat diperjelaskan satu persatu. Silakan Datuk. Terima kasih Fetri. Pertama kali saya berganding dengan Fetri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Fetri, saya berbangga dapat bersiaran lagi hari ini dan pada saya seperti mana yang kita katakan kesihatan adalah anugerah yang paling berharga sekali. Satu nikmat bayangkan kalau kesihatan kita ada masalah sudah tentu pergerakan kita terbatas. Dan sebenarnya Fetri, kesihatan yang baik juga adalah inspirasi kepada kita. Bayangkan kalau kita boleh kekal cergas, bertenaga sehingga ke penghujung usia. Pada saya, satu kebanggaan kalau kita dah berusia, kita tidak bertongkat, kita tidak berkurus roda dan kita boleh solat seperti biasa adalah satu perkara yang amat membanggakan Fetri. Dan bercakap mengenai kesihatan, saya percaya pengambilan makanan tambahan ataupun mengamalkan gaya hidup yang sihat sangat penting. Pada saya, pemakanan yang seimbang sangat penting. Sebab itu kita memerlukan satu sumber nutrisi dan juga vitamin seperti Platinum Drink. Saya kira sumber makanan sangat baik seperti Platinum Drink ini dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan dengan gaya pemakanan. Kalau kita perhatikan pola pemakanan, corak pemakanan kita yang kurang mengamalkan pemakanan yang sihat, makan makanan berlemak, makan makanan yang kata orang tu gula yang tinggi, saya kira perkara ini amat membimbangkan dan boleh menjejaskan tahap kesihatan. Dan sesuatu yang sangat istimewa Platinum Drink merupakan formulasi minuman tambahan yang mana diperkaya dengan buah-buahan yang tinggi antioksidan seperti buah mulberry, buah acai berry, buah delima, khasiat goji berry seperti mana kita ketahui
mengikut satu kajian ya, Fetri ya, buah mulberry mempunyai nilai perubatan yang sangat tinggi ya, bersifat antioksidan, mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali ya berbanding dengan buah-buah lain, yang mana ya kalau pengguna-pengguna mereka amalkan buah mulberry ni, mereka rasa badan lebih cergas, bertenaga ya. Dan satu perkara yang saya suka kaitkan ya, yang mana kalau kita perhatikan dengan keadaan pandemik sebelum ni, Fetri, ramai antara kita ya yang ada masalah long COVID ya, badan rasa letih, kurang bertenaga, cepat lesu, cepat penat ya. Jadi apa kata anda amalkan ya satu makanan tambahan seperti platinum drink ni, yang mana saya katakan ya dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan, dalam masa sama juga ya dapat membantu memberi tenaga yang berpanjangan ya. Saya kira formulasi yang terbaik ni anda kena amalkan ya, rasai kelainan ya, yang mana maklum balas kepada pengguna kami, bila mereka amalkan platinum drink ni, mereka rasa lebih bertenaga, lebih cergas ya, tubuh badan lebih sihat. Saya kira ya ini adalah perkara dan juga ya benda yang membanggakan ya saya di HQV Asia ni, Fetri, yang mana cara pengambilan platinum drink ni sangat mudah. Anda boleh amalkan 15 hingga 30 mil ya, setiap kali pengambilan ketika perut kosong waktu pagi ketika anda bangun, amalkan platinum drink. Dan kalau waktu malam, Fetri, anda boleh juga ya dapatkan lagi satu produk BRC, iaitu jus khasiat lega ya, yang mana jus khasiat lega ni saya sangat cadangkan ya anda amalkan waktu malam ya. Sebab apa? Dalam jus khasiat lega ni ada 5 ramuan terbaik ya, seperti lemon, halia, cuka apple, bawang putih dan juga madu, Fetri, yang mana ya khasiat lemon ya, yang mana dapat sebagai sumber detoksifikasi semula jadi sangat baik ya untuk kata orang tu penghadaman, pelawasan ya, yang mana khasiat bawang putih juga ya dan halia sangat baik ya untuk membantu mengurangkan kadar kolesterol berlebihan dalam tubuh badan ya, dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan, yang mana anda lihat dekat TV sekarang ini adalah jus khasiat lega. Saya sangat cadangkan anda amalkan waktu malam. Kalau waktu pagi ya kita amalkan platinum drink sebagai sumber nutrisi dan vitamin, waktu malam anda amalkan jus khasiat lega ni sangat-sangat bagus ya, mana khasiatnya seperti saya katakan ya, lemon bersifat detoksifikasi semula jadi, kemudian kita ada buah bawang putih ya, yang mana bawang putih ni sebagai dapat membantu ya membuang lebihan angin dalam tubuh badan, yang mana ya masyarakat di negara China mereka percaya khasiat bawang putih ni, Fetri, dapat membantu ya memanjangkan hayat seseorang. Sebab apa ya, bawang putih ni bukan saja dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan, menyingkirkan kolesterol, tetapi dapat juga ya bertindak sebagai ramuan antioksidan yang mana sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Dan saya, kalau saya amalkan jus khasiat lega ni, Fetri, saya akan kerap buang angin. Saya kira ini adalah satu pertanda yang sangat baik untuk tubuh badan ya, yang mana jus khasiat lega ni dijual dengan harga hanya RM95 sahaja ya. Dan satu lagi, Fetri, saya nak kongsikan ya kebaikan lotion panas asli ya, yang mana lotion panas asli di Asia ni adalah lotion yang juga turut laris di pasaran ya, menggabungkan 7 ramuan herba ya, yang mana anda tak perlu guna banyak, guna sikit dah cukup, yang mana lotion ni cukup panas, extra hot. Kalau anda guna sikit je dah cukup, Fetri, yang mana ya saya suka guna setiap kali waktu malam sebelum tidur ya. Anda lihat di kasih TV ya, herba-herba yang terkandung dalam lotion panas asli ni sangat bermanfaat ya, yang mana dapat membantu ya mengurangkan kesan rekahan, selulit ya. Anda boleh gunakan sebagai lotion urutan serbaguna. Kadang-kadang kita rasa lutut kita lenguh, badan lenguh, tak kurang juga ya bagi wanita ataupun ibu dalam pantang. Saya sangat cadangkan ya anda dapatkan lotion panas asli ni, yang mana dapat membantu mengurangkan kesan rekahan, stretch mark ya berlebihan, dan juga ya Patty, kita kadang-kadang kita makan berlebihan, perut kita boncit dan sebagainya. Anda boleh gunakan lotion panas asli ni, sapu sebagai lotion urutan serbaguna. Saya kira ya sangat membantu anda untuk mendapatkan kata orang tu bentuk badan yang lebih ideal, lebih cantik ya. Harga lotion panas asli ni hanyalah RM26 sahaja di toko-toko jamu yang berhampiran. Secara ringkas Fetri ya, bagi anda yang nak dapatkan rangkaian produk V Asia, boleh dapati ya di toko-toko jamu berhampiran, ataupun anda boleh buat belian ya di laman sesawang kami, itu di jombai.my, ataupun nak diskaun yang hebat boleh dapati di Shopee dan juga di Lazada ya, yang mana anda tak perlu risau, yang mana kesemua produk kami adalah produk yang original, produk asli ya, yang mana kami juga mempunyai individu-individu yang memantau ya ketulinan produk di pasaran. Dan pembelian melebihi RM100 di jombai.my, anda akan mendapat tote bag secara percuma. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, boleh hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Secara ringkasnya, Fetri, untuk kesihatan tubuh badan yang menyeluruh, kata orang tu sebagai sumber vitamin dan nutrisi, jangan lupa dapatkan platinum drink di Asia yang berharga RM99 sahaja. Anda boleh amalkan waktu pagi. Kalau waktu malam, anda boleh dapatkan jus khasiat lega harga RM55 sahaja ya, dan juga lotion panas asli
hanya sudah RM26 saja. Terima kasih Petri. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan VRC baru beli. Okey. Sebab apa VRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih Petri dan jumpa Okey, lagi. sama-sama. Terima kasih Datuk. Itu dia Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas VRC Cosmetic and Healthcare yang berkongsi dengan begitu teliti dan mendalam tentang produk yang dibawakan, iaitu Platinum Drink, jus khasiat lega dan lotion panas asli untuk anda. Dan tidak bersambungan ini untuk berkongsi nostalgia seni. Kita kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Muhammad Arif Kendud atau lebih dikenali sebagai Itu Muhammad, nama yang cukup dikenali dalam industri muzik tanah air sebagai vokalis dan pemain harmonika kumpulan rock era 70-an, Blues Gang. Pahit pakan naik basikal. Lagu legenda Apa Nak Dikata, nyanyian kumpulan ini masih segar diingatan meskipun sudah lebih puluhan tahun. Menggunakan dialek Negeri Sembilan, bait-bait lirik lagu yang ditulis oleh Ito terus meniti di bibir peminat Blues Gang sehingga ke hari ini. Selain Apa Nak Dikata, Khatulistiwa, lagu yang pernah menjadi kontroversi suatu ketika dahulu, juga antara karya yang mendapat sambutan ramai. Baru-baru ini, lagu Khatulistiwa diberi nafas baharu apabila Ito dan kumpulan Peter Hati bekerjasama merakamkan lagu ini dengan beberapa gubahan pada lirik dan lagu. Okey, segar sepanjang zaman. Ni baru betul-betul legend. Tadi kita dah kongsikan bagaimana pengenalan ataupun mungkin anda dah terlupa kan. Ramai yang nak tahu khabar itu dari kumpulan Blues Gang yang satu ketika dahulu merupakan satu fenomena juga bagi mereka yang sukakan genre blues dan rock. Jadi kita sempat bawakan vokalis dan juga dulu harmonika dia lah kan. Ini dia Ito ataupun Pak Ito bersama dengan kita secara maya. Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam. Itu dia langsung dari Tampin ya. Banyak kehijauan di belakang tu. Memang bertani ke? Berkebun ke? Sikit-sikit. Adalah sikit-sikit dah. Sikit-sikit adalah. Okey, baik. Okay. Ada sikit-sikit dah. Pak Ito, mungkin ramai yang rindukan Pak Ito nak mendengar khabar, nak mengetahui bagaimana keadaan Pak Ito sekarang, berada di mana. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, saya sebenarnya sekarang ni berada di kampung halaman lah. Maknanya Tampin, Pulau Sebang ni tempat saya dilahirkan. Dan saya dah hijrah ke sini lebih kurang 20 tahun lagi lah. Jadi ada kerja sikit-sikit buat bertani dan cari ilham lah untuk buat lagu baru ke, untuk buat apa-apa benda yang berkenaan dengan karier saya lah. Ya, di rumah ada macam studio peribadi ke untuk berkarya ke, main muzik ke? Ada. Kecilan ada. Okey. Baik, ramai yang bertanya mungkin ada pewaris kepada Pak Ito. Macam mana? Mungkin ada anak ke cucu ke yang saya ada 4 orang anak, tapi yang nampak yang ikut sikit jejak saya ialah anak saya bongsu. Dia sekarang ni tengah belajar main muzik, main gitar dan juga buat lagu dan sebagainya lah dalam industri muzik ni. Okey. So anak yang bongsu, yang lain tu tak berminat. Okeylah, sekurang-kurangnya ada juga kan yang kita harapkan menjadi pelapis walaupun tidak ada yang boleh menggantikan Pak Ito. Pak Ito macam mana ahli-ahli kumpulan lain? Bagaimana kabarnya? Okey, yang lain semuanya sihat sekarang ni. Semuanya getting ready actually. Kita orang ada gigs ya minggu depan. Okey, kat mana tu? Di Shah Alam actually. Di Shah Alam. okey. So sekarang ni dalam 2-3 hari ni kita akan praktis balik lagu-lagu yang kita nak perform nanti. Semua masih lagi boleh bermain lah insyaAllah. InsyaAllah. Baik, selama puluhan tahun dalam industri, apa pengajaran terbesar yang Pak Ito rasa
Sebab ada orang memang dia berhenti tengah jalan ataupun tukar karier, tapi Pak Ito nampaknya kekal selamanya dalam muzik ya. Kenapa tak berganjak tu? Okey, mungkin because saya nampak industri muzik ni lah satu industri yang tidak boleh mati ya, memang sentiasa berkembang ya. Dan juga saya tahu dan saya percaya industri muzik ni akan sampai ke tahap yang lebih terjamin lagi insya-Allah. Sebab itu saya always positive that muzik industri kita akan bertukar dan juga akan datangkan banyak peluang untuk artis baru dan bisnes untuk muzik industri. Ya, itu dia. Kat situ saya positif ya. Pak Ito, kalau Pak Ito mungkin boleh kongsikan sebab kumpulan Blues Gang pun dulu pernah keluarkan lagu yang kontroversi kan Pak Ito satu ketika dulu. Jadi lagu-lagu itu macam mana melihat kontroversi pada ketika itu dengan kontroversi sekarang ini? Mungkin ada perbandingan sebab mungkin silakan. Ya. Okey, kontroversi dulu kadang-kadang kita tengok pelik juga macam lagu Khatulistiwa for example. Mula-mula saya buat pantun yang dari naik Mercedes ke Sungai Petani. Tapi RTM cakap tak boleh pasal you promote Mercedes saya cakap. Jadi saya kena tukar lirik tu jadi naik kereta api ke Sungai Petani. Super juga kan. Tinggal lagi tak boleh gunakan Mercedes tu tapi masih itu ya pasal dia takut itu akan bukan takut anda ada punya rantis ke apa. So dia suruh tukar situ. Tak banyak sangat selain daripada political memang tak ada sangat dan lagu-lagu banyak daripada Blues Gang yang saya buat banyak ke arah rakyat, lagu rakyat dan juga ke arah kebaikan dan juga positive thinking. Okey, baik. Untuk dapatkan jiwa blues ni macam mana sebenarnya? Bila bermula? Asal usulnya? Mungkin kerana dulu ada pengaruh hebat daripada mana tu? Actually saya betul-betul dapat betul-betul mula dengan blues ni tadi semasa saya di ITM actually. Di ITM Shah Alam. Masa itu ramai student daripada semua negeri apa semua jadi saya orang cakap dapat saya punya first gig lah tu masa saya di ITM lah actually. Okey, itu dia. Kita tak tahu pula yang sebenarnya Pak Ito ni dari UiTM juga sebelum menjadi UiTM kan. Okey Pak Ito, mungkin yang terakhirnya kata-kata buat peminat-peminat Pak Ito. Khas untuk peminat mungkin nak ajak mereka datang ke showcase ke silakan. Okey. Kepada peminat Blues Gang yang sekitar KL ya pada 6 hari bulan kita ada satu showcase di Shah Alam. Tempat dia nama dia Black Box di Shah Alam. Dan ada banyak lagi band selain pada Blues Gang, ada 2-3 buah band lagi. Dan siapa yang nak dengar latest daripada Blues Gang datanglah ke Shah Alam tu pada 6 hari bulan. Baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Pak Ito. Pak Ito sampaikan salam kami juga kepada keluarga Pak Ito. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Betul-betul nampak apa? Suasana kampung. Awak bercakap, Assalamualaikum. Saya kenalah macam ikut kepada into karakter tu kan. Ya, Assalamualaikum. Bagi salam dulu. Sama warna pula kita dengan background Pak Ito hari ini. Okey, itu dia nostalgia anak seni yang kita bawakan kepada anda. Mungkin nanti ada lagi kan yang lama-lama yang mungkin anda rindu nak dengar suara, nak tahu khabar. Saya dah jumpa hari tu, kita dah bawakan juga. Nanti mungkin akan datang, kita akan cari lagi siapa. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda Jom Ronda. Fetri juga merupakan salah seorang yang sedang bergerak bersama dengan Jom Ronda, iaitu kalau anda duduk di rumah sahaja, tiba-tiba ada hadiah yang sampai ni. Apa itu Fetri? Jadi inilah kejutan istimewa untuk anda daripada kru Jom Ronda. Anda boleh dapatkan beg Jom Ronda berisi pelbagai barangan eksklusif, istimewa dan percuma untuk anda. Nantikan kru Jom Ronda ke rumah anda, nantikan Petri juga insyaAllah datang untuk keriangan seisi keluarga. Anda boleh ikuti Facebook dan juga Instagram Jom Heboh Official untuk info lanjut dan juga mengenai Jom Ronda. Jadi Jom Ronda dicergaskan oleh susu Dutch Lady, lazat dan bernutrisi. Saya kuat, kita lebih kuat. Okey, kami bermula di Lembah Kelang semalam. Betul? Nimpu ada bersama untuk menyantuni peminat setia Media Prima
dan juga kami berikan hadiah yang istimewa untuk anda. Jom ronda. Katanya akan berlangsung sehinggalah akhir bulan ni, lebih kurang pada 26 hari bulan tu nanti. Jadi sama-samalah kita, mungkin anda boleh layari juga Instagram mereka untuk anda dapatkan informasi lanjut. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan nak kongsikan juga satu tentang dendam penunggu. Apa tu? Segalanya seketika nanti di Malaysia hari ini. Silakan. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kali ini kita nak kongsikan bersama dengan anda semua yang meminati ataupun syarikat-syarikat tempatan yang meminati bidang aero angkasa. Ada satu peluang untuk anda di mana Selangor Aviation Show ataupun SAS 2021 akan memberikan platform kepada syarikat tempatan bagi mereka untuk menceburi dalam bidang aero angkasa. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bersama dengan Datuk Hassan Azhari, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey Datuk, terus sahaja kita kepada nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton apakah itu Selangor Aviation Show 2021 ataupun SAS 2021 dan juga kenapa kerajaan negeri menganjurkan ini. Silakan. Okey, terima kasih Hanim. Selangor telah mengenal pasti industri aeroangkasa ini sebagai antara penyumbang utama kepada ekonomi negara. Kalau kita lihat pada tahun 2019, statistik juga telah menunjukkan bahawa lebih 60% daripada pemain industri aeroangkasa di Malaysia ni telah memilih negeri Selangor sebagai tapak operasi mereka. Jadi maknanya di majoriti industri aeroangkasa di Malaysia ni terletak di negeri Selangor lah. Namun sejak pandemik COVID-19 melanda, industri ini telah menjadi satu antara industri yang paling teruk terjejas lah, di mana terdapat beberapa segmen dari sektor penerbangan, terutamanya syarikat penerbangan yang mengalami penguncupan sehingga 95%, di samping sektor perkhidmatan lapangan terbang dan sektor pembuatan aeroangkasa. Namun begitu, terdapat segmen di dalam industri aeroangkasa dan penerbangan ini yang kurang terkesan oleh pandemik ini. Misalnya industri logistik dan kargo, penerbangan perniagaan dan juga penerbangan am. Jadi kerajaan negeri telah bersetuju untuk menganjurkan satu pameran khusus industri penerbangan perniagaan dan penerbangan am ataupun yang kita sebut business and general aviation. Dan sebenarnya acara ini juga merupakan salah satu dari 30 perancangan tindakan di bawah Pelan Tindakan Aeroangkasa Selangor 2020-2030 yang mana untuk kita laksanakan bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam usaha kita untuk menonjolkan negeri Selangor sebagai hub utama industri aeroangkasa di rantau inilah. Dan kita melihat kepada pameran yang diadakan, mungkin Datuk boleh kongsikan juga objektif di sebalik pameran ini diadakan? Kita mengharapkan pameran SAS 2021 ini akan menjadi pemangkin di dalam menghidupkan semula industri penerbangan perniagaan dan juga penerbangan perniagaan am dalam persekitaran pasca pandemik COVID-19, sebab acara ni juga nanti akan mengetengahkan pemain industri terbaik di dalam sektor aeroangkasa dan penerbangan dari dalam dan luar negara, dan sekaligus akan mewujudkan platform perbincangan peluang perniagaan, pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Selain itu, SAS 2021 ini juga akan dianjurkan untuk menjadi satu acara untuk pemain industri penerbangan perniagaan dan am untuk meneroka potensi rangkaian bekalan industri dari dalam dan luar negara, dan seterusnya menjadikan Selangor sebagai gerbang perniagaan dan penerbangan am di rantau ASEAN. Baik, mengapa fokus SAS 2021 ini khas dikhususkan kepada penerbangan perniagaan dan juga penerbangan am, Datuk? SAS 2021 ini akan menjadi pameran penerbangan perniagaan dan penerbangan am yang pertama di Malaysia
dia tidak sama seperti LIMA lah. LIMA, Pameran Maritim dan Aeroangkasa Langkawi ini dan juga ataupun Pertunjukan Udara Singapura, tetapi kita memfokuskan kepada industri aeroangkasa yang terus berkembang. Kalau LIMA lebih kepada military and defence, kita lebih kepada general and business aviation lah. Jadi fokus ini akan menjadi lebih jelas apabila negara dilanda pandemik COVID-19 yang mana segmen khusus ini telah membuktikan kepentingannya berbanding penerbangan komersial, di mana syarikat penerbangan perniagaan dan penerbangan ini kita lihat kurang terkesan dengan keadaan pandemik semasa, dan kita lihat juga trennya mereka pulih dengan lebih cepat, dan kita percaya bahawa dengan kolaborasi strategik antara kerajaan negeri Selangor, kerajaan persekutuan dan juga pemain industri akan dapat membangunkan dan berkembang dengan cepat di rantau ini. Baik, Datuk, kita dah tak ada masa sangat lagi. Jadi kita minta Datuk untuk kongsikan bersama dengan penonton bagi mereka yang berminat untuk mengunjungi SAS 2021 ni, bagaimana caranya, Datuk? Silakan. Kalau kita nak mengunjungi ni, boleh lihat kita punya website www.selangoraviationshow.com dan boleh register, pilih dan hari waktu lawatannya. Program kita ni pada 25 hingga 27 November 2021 ya, di Skypark RAC di Subang. Dia tak sama entrance-nya dengan Subang Skypark terminal tu. Tetapi ia ikut sebelah pangkalan udara TUDM Subang tu. Dan ianya akan berlangsung pada 25 hingga 27 November, Datuk, ya? Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak, Datuk, kita ucapkan, dan kita doakan segalanya dipermudahkan untuk segala urusan, pastinya khas untuk SAS ataupun pameran SAS 2021 ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, itu dia kita kongsikan SAS 2021, Fetri, bagi menjadikan platform yang berguna bagi syarikat-syarikat tempatan untuk meneroka bidang aeroangkasa. Itu dia. Tak teringin ke untuk terka aeroangkasa? Saya mungkin limitasinya ada di situ. Okey, baik, kita nak berkongsi tentang Dendang Penunggu Kisah 5 Pelajar yang bakal hatui anda pada 5 November nanti. Siapakah pelakonnya? Kita akan ada Ismail Izani, Shalma Iliana dan juga Bella Dowana. Ada juga Imran Akil, Atik Azman, turut dibantu oleh Sherry Al-Haddad, Hasnul Rahmat dan ramai lagi sebenarnya pelakon-pelakon yang menjayakan. Jadi jangan lupa untuk melanggan www.cinema.tonton.com.my, makturan aplikasi dengan harga sewaan RM12.90 dan juga boleh menonton selama 48 jam. Itu dia. Okey, yang lebih hari ini jangan sebarkan berita palsu. Betul. Sebab banyak lagi benda yang faedah dapat kita sebarkan untuk minda jiwa dan rohani pastinya. Ya, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jaga diri. Dari Langkawi kita berlayar, singgah sebentar berjual beli. Zaman kita ini kejar mengejar, siapa yang lambat mesti ke tepi. Teluk Cempedak pantainya indah, pasirnya putih cantik sekali. Bukannya mudah, perkara mudah kalau tak coba berkali-kali.